شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah kita yang kita adakan secara fizikal dan juga dalam talian. Saya lambat sikit nak mula sebab kita menunggu kawan-kawan daripada Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini, sebab kuliah ni pun dipancarkan oleh Global Ihsan, anjuran Global Ihsan secara bersama. Lepas tu insya-Allah pada minggu depan kita minta awal sikit kot kan, sebab maghrib awal. Okey. Baik. Kita nak sambung perbincangan kita. Siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 147. Kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan kaedah memahami hadis ataupun faedah memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya. Dan kita insya-Allah nak mula dengan faedah nombor 6, iaitu mengenal pasti riwayat yang tepat apabila terdapat syak wasangka dalam periwayatan hadis. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, perawi ini dia manusia. Bila kita sebut perawi hadis, maka mereka ni insan. Bila insan, mereka terkesan dengan kadang-kadang lupa, kadang-kadang silap. Sebab itu dalam periwayatan hadis, ada orang tanya kat saya, dia bagi cadangan, dia kata, "Ustaz, you tak boleh ke buat satu kalkulator hadis? Dekat internet, orang tengok sanad, masuk je sanad. Masuk nama perawi, dan keluar satu natijah, sahih ke tak sahih. Tapi dalam database tu kita sebutlah, perawi ni kategori dia siqah, perawi ni dipercayai, perawi ni perawi baik. Jadi kalau semua perawi-perawi tu dipercayai dan baik, so dikeluarlah keputusan hadis ni sahih. Agak-agak tuan-tuan, cadangan tu bagus tak? Dia macam buat kalkulator untuk faraid. Kan dulu orang buat kalkulator untuk faraid. Dia mati tinggal anak lelaki berapa orang, tinggal anak perempuan berapa orang. Jadi bila kita isi dia akan keluar, okey, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa kan. Agak-agak cadangan tu bagus tak? Cadangan tu macam bagus. Tapi saya kata, orang yang bekerja dalam ilmu hadis, saya tak lama lah, adalah lebih kurang, saya masuk dalam bidang hadis tahun 2008, yang betul-betul tumpu lah. Dalam sekitar 14 tahun dah saya bekerja dengan hadis ni, cadangan tu tak boleh buat. Tak boleh untuk dibuat, melainkan terlalu susah. Sebab apa tuan-tuan? Yang pertama, hadis ni bukan tengok perawi saja. Dia kena tengok riwayat sama. Dia kena tengok apa yang diorang riwayatkan juga. Dan dia kena tengok antara perawi ni dengan perawi ni pernah bertemu ke tidak. Ada tak dia orang ni bertemu? Sebab kalau perawi ni baik, ni pun baik, duduk sekali. Sistem akan kata, okey, dua-dua baik, nampak macam sahih. Tapi betul-betul ke sahih? Tengok-tengok sanad terputus. Yang ni mati dulu sebelum ni lahir. Jadi dhaif juga. Tu yang pertama. Okey, katalah kita buat sistem, Ustaz. Sistem akan detect. Kalau yang ni pernah hidup satu zaman, kira sahih.
Kira sahih lah sebab pernah bertemu. Tak semestinya. Kadang-kadang hidup satu negeri pun tak pernah bertemu. Boleh jadi juga. Oleh kerana tu, contoh macam Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri, dia pernah dengar tak daripada Abu Hurairah? Ulama bincang panjang. Sebab ada sanad Abu Hurairah kata saya mendengar daripada Abu Hurairah. Hasan kata. Tapi sebahagian ulama kata dia tak dengar. Dia tak nak jumpa. Ada yang kata dia dengar tapi sikit je. Jadi yang sikit tu banyak mana? Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, kadang-kadang perawi yang meriwayatkan hadis ni kadang-kadang dia bagus. Memang bagus. Ingatan tip top. Tapi ada certain kes dia jadi dhaif. Bukan dhaif keseluruhan, dhaif untuk kes tertentu je. Saya bagi contoh. Ada seorang perawi nama dia Ma'mar Ibnu Rashid. Perawi ni perawi hebat. Nama dia ada dalam Sahih Bukhari. Maksudnya kalau perawi tu ada dalam Sahih Bukhari, bukan calang-calang lah, tip top. Okey. Nama dia ada dalam Sahih Bukhari. Nama dia apa? Ma'mar bin Rashid As-San'ani, orang Yaman. Tokoh hadis daripada Yaman. Tapi dia ni walaupun bagus, ingatan bagus, akhlak bagus, pegangan agama bagus, tapi kalau dia riwayat daripada orang Basrah, riwayatnya lemah. Pasal apa pula lemah? Ataupun kalau orang Basrah riwayat daripada dia, riwayat tu pun lemah. Pasal apa lemah? Sebab Ma'mar ni, dia jenis bila nak riwayat hadis dia pakai buku. Dia pakai buku catatan dia. Bila dia pergi ke Basrah, dia tak bawa buku tu. Yalah zaman dulu kan, zaman dulu bukan ada Google Drive nak retrieve kat mana-mana, cloud pun tak ada. Hadis pun tak bawa kan, tak ada lagi. Zaman tu catatan peribadi lah. Bila nak baca, masa di Yaman, bila nak baca hadis, dia akan buka buku. Sebab tu perawi ni ada yang dipanggil Dhabtus Sadar wa Dhabtul Kitab. Ada yang jenis hafal, ada yang jenis tak hafal, tapi tulis. Dan dia ingat, dia pelihara buku yang dia tulis tu. Cuma Ma'mar ni dia tak bawa buku tu. Bila sampai ke Basrah, dia tak bawa. Tapi menjadi budaya orang zaman dulu. Bila mana-mana tokoh hadis datang ke satu negeri, mereka akan jemput untuk baca hadis dan dia pun akan hadiri majlis hadis. Kan baru ni Syekh Said Kamali datang kan dekat Perlis, dekat Malaysia lah. So ada beberapa tempat panggil dia untuk dia memberikan kita panggil majlis ilmu. Zaman dulu baca hadis lah. Kan zaman dulu kira baca hadis lah. So dia baca hadis. Bila dia baca hadis, buku tak bawa. Dia hanya berdasarkan apa yang dia ingat. Sebahagian daripada hadis yang dia baca tu lemah, tersilap. Orang Basrah dengar. Jadi ulama hadis mereka buat kesimpulan, kalau Ma'mar yang riwayat daripada dia orang Basrah, riwayatnya lemah. Tapi ada kecuali tak? Ada. Sebab orang lupa ni dia bukan lupa semua, kadang-kadang dia ingat juga. Kecuali kalau riwayat orang Basrah itu selari dengan orang Yaman. Kalau Ma'mar riwayat daripada orang Basrah, dia hadir kat majlis di Basrah, dia dengar Tok Guru Basrah baca hadis. Lepas tu dia sampaikan dekat Yaman. Dia pun tak apa ingat juga. Riwayat Ma'mar daripada orang Basrah itu juga problem. Kecuali kalau riwayat dia selari dengan riwayat orang Basrah. So macam mana nak buat kaedah? Tu baru soang. Kita kena himpun semua riwayat Ma'mar, buat satu analisa. Semua kebal tak benda tu? Susah. Itu belum masuk Ismail bin Ayyash lagi. Dia riwayat daripada orang Syam. Riwayat dia juga bermasalah kalau daripada orang Syam. Kan? Jadi hadirin mukminin rahmati Allah sekalian. Lain suara? Sekejap
Okey. Boleh dengar? Baik. Macam-macam. Okey. Jadi perawi hadis ni mereka manusia. Ada kalanya mereka lupa, ada kalanya mereka tersilap. Kan? Jadi perawi-perawi hadis ni sebahagiannya yang lupa ni, bila nak riwayat hadis, ada yang memang silap betul-betul. Silap betul-betul itu kita kata dhaif lah. Tapi ada sebahagian yang mereka riwayat ala syak. Mereka sangsi mana satu perkataan yang Nabi sebut, antara ini ataupun ini. Jadi mereka akan riwayat menggunakan lafaz atau Nabi sebut ni atau ni. Jadi kita bila nak bila nak berinteraksi dengan hadis-hadis yang seperti ini, kita tak tahu mana satu perkataan Nabi yang betul, sebab dia kata ini atau ini. Jadi bila kata ini atau ini, Nabi sebut salah satu je. Macam mana cara kita nak tahu yang ni betul, yang ini lafaz Nabi ke yang ni lafaz Nabi? Penting untuk kita tahu lafaz Nabi ni. Sebab lafaz Nabi dengan lafaz kita tak sama. Lafaz Nabi ada hukum, lafaz saya tak ada hukum. Dia tak jadi sumber. Jadi nak memastikan mana satu lafaz Nabi bila ada riwayat yang mengandungi lafaz syak, caranya adalah untuk kita himpunkan riwayat untuk hadis yang sama, riwayat yang berbeza-beza. Tengok dalam riwayat Bukhari macam mana, tengok dalam riwayat Muslim macam mana, tengok dalam riwayat Abu Daud macam mana, tengok dalam riwayat Tirmizi macam mana. Ada tak perawi yang riwayat tanpa lafaz syak? Itulah lafaz Nabi kalau riwayat tu sahih. Tapi kena pastikanlah sanad yang tidak ada syak tu sanad yang sahih. Dan itulah lafaz Nabi SAW. Saya bagi contoh, tengok. Antara faedah memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayat adalah yang keenam, mengenal pasti riwayat yang tepat apabila terdapat syak wasangka dalam periwayatan hadis. Okey. Antara faedah mengumpulkan riwayat hadis ialah seseorang boleh mengenal pasti lafaz yang sebenar yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya syak wasangka dalam periwayatan hadis oleh sesetengah perawi. Ini kerana terdapat perawi yang meriwayatkan hadis secara syak, iaitu mereka tidak memutuskan lafaz yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sesebuah hadis. Contoh bagi perkara ni yang pertama ialah hadis kelebihan mengasihi saudara se-Islam. Hadis ni biasa tuan-tuan dengar. Biasa ustaz baca hadis ni dalam kuliah, kadang-kadang dibaca dalam forum, tapi sebahagian daripada riwayatnya berlaku syak oleh perawi. Kita tengok. Dalam hadis riwayat Muslim, an Qatadah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarih ma yuhibbu li nafsihi. Biasa dengar hadis ni? Oh, hadis ni glamour lah. Zaman sekolah lagi pun kita dah pernah dengar dah kan. Dia masuk dalam silibus Senawi masa sekolah. Maksudnya apa? Daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi untuk saudaranya, ataupun Nabi sebut untuk jirannya. Ma yuhibbu li nafsih, seperti mana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Apa maksud hadis ni? Yang pertama, bila Nabi kata tidak beriman, bukan maksudnya tak beriman dengan makna kufur. Ibn Abdul Hadi ketika menghuraikan hadis ni, dia kata hadis ni zahirnya boleh faham secara dua. Salah satu daripada dua. Nafyul iman dengan maknanya kufur, ataupun nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Kan, contoh macam kita kata tengok orang zalim ni, kau ni bukan orang ni, bukan manusia kau ni. Kita bukan menafikan kemanusiaan dia tu, kita menafikan kesempurnaan ciri-ciri manusia yang ada kat dia. Sebab dia still manusia ni. So, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kesempurnaan dengan kata tak sempurna iman. So hadis ni menjadi bukti lah, iman ni bertambah dan berkurang, dan iman ni berbeza-beza ikut manusia. Berbeza dengan golongan Murji'ah,
yang mengatakan iman ni sama je, kita dengan Nabi, kita dengan sahabat semua sama. Tak sama kan? Kita ahli sunnah kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Duk dalam masjid iman tinggi. Duk dalam konsert iman tinggi tak? Duk dalam konsert, kalau konsert merapu, terkinja-kinja, terjoget-joget, takkan iman tengah sempurna kan? Ustaz jangan risau, kami lompat-lompat ni pun iman sempurna. Tak mungkin lah kan? Iman tak sama. Kita pun tahu. Bila dengar hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan pembuktian kejadian alam ini memang diciptakan oleh Allah, selari dengan pembuktian saintifik dengan apa yang Nabi sebut, iman kita bertambah. Betul lah hadis ni memang betul daripada Nabi, dan Nabi ni betul utusan Allah. Bila dengar ayat Quran yang menceritakan tentang penciptaan alam, selari dengan apa yang disebutkan oleh sains moden hari ini, kita bertambah iman. Betul lah apa yang Quran sebut, selari dengan apa yang sains hari ini kata. So bertambah iman kita kan. So iman tu bertambah dan berkurang. Itu pertama. So, kemudian Nabi SAW kata, nak dapat kesempurnaan iman ni, kena kasih untuk saudara seperti mana kita kasih untuk diri kita. Apa maksud hadis ni? Hadis ni maksud dia adalah untuk menafikan sifat dengki. Apa maksud sifat dengki ni? Dengki ni ialah tamanni zawalin ni'mah anil mahsud. Dengki ni dalam istilah syarak maksud dia satu perasaan cita-cita hilangnya nikmat daripada orang yang kita dengki. Dengki ni definisi dia perasaan supaya hilang nikmat daripada orang yang kita dengki. Maksudnya biasanya orang yang kita dengki ni, orang tu ada nikmat lah lebih daripada kita. Betul tak? Kebiasaan kan? Pernah orang dengki kat orang miskin? Saya dengki betul dengan dia. Miskin betul. Kenapa tak gaya sikit? Jarang lah kan. Biasanya orang yang ada nikmat lebih yang kita dengki tu. Dia kata, dia beli sofa baru pula. Kan? Dia pun mengadu kat lelaki dia. Bang, orang sebelah dah beli sofa baru. Kita bila nak tukar sofa? Dia ada perasaan dengki tu. Cuma dengki ni dia adalah martabat dia yang pelbagai. Dengki yang paling teruk sekali adalah perasaan nak hilangkan nikmat daripada orang yang kita dengki, walaupun nikmat tu tak kembali pada kita. Yang tu dengki maksimum. Kan biasanya orang kita kata, kalau aku tak dapat, biar semua tak dapat. Puas hati aku. Itu satu. Yang kedua, dengki pada orang yang ada nikmat dan kita usaha kita nanti perasaan tu kena kat kita pula kan. Ni sifat mazmumah ni, sifat yang teruk yang dicela oleh syarak. Dia dengki, dia usaha supaya nikmat tu tak dapat kat orang yang dia dengki dan nikmat tu kembali pada dia. Ini pun jahat jugalah. Ada satu lagi jenis dengki. Dengki yang berlaku dalam jiwa, tapi dia tak buat apa-apa, dia diam je. Dia tak bercakap, dia tak bertindak, dia simpan. Dengki ni salah tak? Dosa tak? Ulama' berbeza pendapat, ada yang kata berdosa, ada yang kata tak. Rajihnya tidak lah, sebab dia tak buat tindakan, dia tak bercakap, dia tak buat apa-apa tindakan, dia cuma diam, dia simpan dia dalam hati. Tapi bahaya. Sebab apa bahaya? Takut-takut dia tewas dan dia mula cakap. Alah, dia tukang boleh pakai. Dia mula bercakap, yang tu bahaya. Dia kena usaha untuk buang, dan bila dia usaha buang dan dia berjaya buang, usaha dia tu memberikan pahala kerana dia menyucikan diri dia daripada sifat mazmumah. Dan ada satu lagi dengki. Yang ni dengki bagus. Dengki ni bagus. Yang Nabi SAW sebut apa? La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Apa dia? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil khair. Seorang lelaki yang Allah Ta'ala bagi kat dia duit,
bagi kat dia harta, dan dia gunakan harta itu, dia belanjakannya fil haq, dalam perkara yang benar. Fasallatahu ala halkatihi fil haq, dia gunakan dalam perkara yang benar. Kita tengok dia, kita kata tak boleh jadi ni. Dia banyak infak untuk agama, dia banyak infak untuk pembangunan dakwah, aku kena lawan dia, aku pun bagi juga. Ini yang berlaku di antara Umar dan Abu Bakar. Bila mana Umar satu hari nak kalahkan Abu Bakar dalam infak, berlumba-lumba. Ini dipanggil dengki juga, tapi dengki pada majaz, pada bahasa kiasan. Sebenarnya bukan dengki, sebenarnya berlumba, cemburu. Cemburu dalam perkara baik. Ya. Dan satu lagi Nabi SAW kata, lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepada dia ilmu Al-Quran, dan dia menggunakan ilmu Al-Quran itu. Dalam riwayat yang disebut, orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan dia hikmah. Apa itu hikmah? Kebijaksanaan dalam agama. Fahuwa yaqdi biha, dan dia menggunakan kebenaran itu dalam perkara yang benar, dan dia menghukumnya dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Yang ni bagus. Berlumba dalam perkara baik disuruh. Okey. Nak menghilangkan perasaan dengki ni bukan senang. Sebab tu Nabi SAW kata, Nabi sebut di antara kesempurnaan iman apa dia? Di antara kesempurnaan iman ialah tak ada langsung perasaan dengki. Kita tengok kawan kita dapat benda bagus, yang mana kalau benda bagus tu dapat kat kita, kita suka. Tapi tak dapat kat kita, dapat kat kawan kita, dapat kat sahabat kita, dapat kat jiran kita, kita kena tumpang gembira. Itu tanda kesempurnaan iman. Itu tanda kesempurnaan iman. Maksudnya langsung tak ada perasaan benci, tak ada langsung perasaan iri hati, tak ada. Dia dapat benda baik, dia dapat naik pangkat. Contohnya, dia dapat naik pangkat, kita tak dapat, minta sama-sama. Dia dapat, kita tak dapat, kita tumpang gembira. Sebab kalau dapat kat kita pun kita suka, tapi tak dapat kat kita, dapat kat dia, kita suka tak? Suka, Alhamdulillah. Paling tidak pun kau dapat benda tu walaupun aku tak dapat. So macam mana cara nak pujuk hati? Kadang-kadang kecewa kan? Macam mana cara nak pujuk hati? Tuan-tuan kena fahami zikir yang tuan-tuan baca lepas daripada salat. Ini selalu saya sebut, tapi saya nak sebut sebab hadisnya lebih kurang sama. Hadisnya kita baca. So saya nak ingatkan balik diri saya dan juga tuan-tuan. Kita kena amal zikir ni sentiasa, dan kita kena hayati maknanya. Allahumma la mani'a lima a'tait, wala mu'tiya lima manat, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Zikir ni kan kita baca lepas salat, lepas kita istighfar, lepas baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul ham, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca apa? Allahumma la mani'a lima a'tait. Kena faham bila baca. Kalau faham, dia tambah hayati, insya-Allah akan jadi akhlak. Apa dia? Allahumma la mani'a lima a'tait. Wahai Tuhan, tidak ada siapa yang boleh halang pada perkara yang kau telah bagi. Kalau kau nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Wala mu'tiya lima mana'at. Wahai Tuhan, tidak ada pemberi kalau kau halang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, kekayaan tidak akan memberi manfaat kepada orang yang kaya daripada azab-Mu. Maksud kekayaan tak boleh halang azab Allah dari terkena orang yang kaya. So kalau kita baca sentiasa, setiap hari lepas salat kita baca, kita akan rasa dunia ni kalau tak dapat kat kita pun, itu ketentuan Allah. Nak dengki buat apa? Dan Allah Ta'ala kata bukan kita punya. Kita dah usaha dah, tapi Tuhan kata bukan kau punya. Kau buatlah macam mana pun, bukan kau punya. Jadi kita akan rasa tenang, kita akan rasa happy, kita akan rasa tak apalah, aku dah usaha dah, nak buat macam mana? Kan? Ini benda yang penting untuk kita faham, dan inilah yang diajar oleh Nabi SAW, supaya kita boleh terima takdir Allah dengan jiwa yang terbuka dan rasa terima ketentuan Allah. Okey. Kemudian Nabi SAW kata,
Di sini perawi dia syak sikit. Dia kata Nabi sebut li akhihi, saudara se-Islamnya, atau Nabi sebut li jarih, salah satu. Dalam Sahih Muslim berlaku syak. Siapa yang syak ni? Saya pun carilah dalam kitab-kitab syuruhul hadis, ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni. Dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi syarahkan. Hadis ni pun ada dalam riwayat Bukhari. Tapi sekadar carian saya, ulama-ulama tak dapat tentukan siapa yang melakukan syak. Sebab dalam silsilah perawi tu kan ramai kan. Tapi sekadar tinjauan saya duk tengok-tengok, saya dapati di sana ada beberapa riwayat yang memang berlaku syak. Riwayat Syu'bah ada syak. Riwayat Husain Al-Muallim pun ada syak. Dua-dua ni anak murid Qatadah. Tuan-tuan tengok dekat buku. Siapa yang ada buku lah kan. Tuan tengok kat buku, Qatadah riwayat daripada Anas. Qatadah ni ada dua orang anak murid. Dua-dua anak murid Qatadah riwayat secara syak. Dan saya mempunyai kepercayaan, kecenderungan untuk mengatakan yang syak ni berkemungkinan Qatadah. Qatadah yang syak. Mungkin. Tapi ada tak riwayat yang tak syak? Ada. Jalur yang tak syak ada. Iaitu jalur lain. Riwayat Al-Imamul Bukhari tanpa syak. Mana lafaz yang betul? Lafaz yang betul, li jarihi tak ada. Li jarihi tak ada. Yang ada li akhihi. Maka li jarihi tu bukan lafaz Nabi SAW, sekadar kajian kita lah. Kerana yang li jarihi tu biasa datang dengan syak. Yang tak ada syak, li akhihi, untuk saudaranya. Okey. Sebab tu saya sebut, jika diperhatikan dalam riwayat ini terdapat syak daripada perawi tentang lafaz Nabi SAW dalam hadis ini. Perawi tidak pasti lafaz yang diucapkan oleh Nabi SAW. Adakah ia saudaranya atau jirannya? Setelah melihat dalam riwayat lain bagi hadis ini, seseorang akan mengenal pasti yang baginda sebutkan ialah saudaranya. Ini kerana terdapat riwayat daripada Nabi SAW tanpa ada syak oleh perawi. Al-Bukhari meriwayatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi untuk saudaranya seperti mana dia mengasihi untuk dirinya sendiri. Riwayat yang syak ni datang daripada jalur Syu'bah pun ada, tapi tak semua. Majoriti anak murid Syu'bah riwayat tanpa syak. Jalur Husain Al-Muallim pun ada juga syak. Sebab tu saya sangka, saya cenderung untuk kata Qatadah. Waktu dia riwayat, ada waktu dia syak, ada waktu dia ingat. Biasalah kan manusia kan. Dan nak menunjukkan bahawasanya yang sahabat ataupun bukan sahabat, perawi ni kan, perawi ni merupakan perawi yang amanah lah. Dia tak ingat, disebut dia tak ingat. Dia syak, disebut dia syak. Dia tak ada malu-malu buat pandai, tak ada. Dan penting juga dalam isu ni untuk saya tegaskan, menghimpunkan riwayat penting. Kadang-kadang ada tambahan lafaz yang memberikan kita faham. Tadi saya hurai hadis ni panjang. Di antara tanda kesempurnaan iman, kalau benda tu dapat kat kita, kita suka, kita kena tumpang gembira. Kalau dapat kat sahabat kita, dapat kat saudara se-Islam kita, betul? Tapi dari sudut apa yang disukai tu? Contoh. Ada satu orang dia suka merokok. Jadi adakah dia perlu berkongsi rokok dengan kawan dia? Marilah kita berjemaah, dapat pahala lebih sikit merokok berjemaah. Contoh. Kalau orang tak setuju, dia kata, hang tak baca hadis Bukhari ke? Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Siap baca hadis kat kita tu, lafaz ni ada syak, Bukhari punya tak ada syak. Dia hurai kat kita lagi. Macam maka kita kena kata di sana ada riwayat yang mempunyai tambahan lafaz yang memberikan kita tambah faham. Dalam riwayat Nasa'i ada tambahan lafaz minal khair, daripada kebaikan. Maksudnya tak sempurna iman,
kalau kita ni dengki kat sahabat kita dalam perkara kebaikan. Maksudnya kalau kita suka benda baik dapat kat kita, kita kena suka juga benda baik dapat kat saudara se-Islam kita. Jadi rokok benda baik ke tak baik? Rokok benda tak baik. Faham? Jadi tak payahlah nak berjemaah, nak kempen, tak payah. Tapi macam mana ustaz? Dah berhentilah. Tak boleh berhentilah ustaz. Rokok seorang-seorang, jangan kacau orang, kan? Rokok dosa tak tuan-tuan? Dosa kan? Tapi ada ustaz kata makruh. Tak apalah, ustaz kata makruh tu mungkin dia merokok sekali kan. Tapi wallahu alam, saya pegang pada pendapat haram. Kenapa haram? Pertama kerana dia membahayakan diri dia dan juga membahayakan orang keliling dia. Iza maksudnya dia menyakiti orang keliling dia. Cuba tuan-tuan tengok orang merokok, asap dia pergi ke belakang kan, masa dia merokok. Kalau kat restoran umpamanya, kadang-kadang nak bawa anak pun susah. Anak kita kan duk kena asap. Jadi kalau nak merokok jauh-jauh sikit. Mungkin saya tahu kadang-kadang ada orang dia kata saya tak mampu Ustaz, saya dah buat dah, saya tak mampu. Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia ni beza-beza. Kita pun ada kelemahan-kelemahan kita kan. Tapi kalau boleh pastikanlah tak ganggu orang lain. Kena ada timbang rasa sikit. Ambil kerusi, lepas makan tu kan benda yang paling sedap merokok kan. Waktu yang paling sedap. Saya tak tahu, ini universal. Saya duduk dekat Jordan pun sama. Saya pergi kat Mekah pun sama. Dekat Saudi pun sama. Saya pergi duduk kat Malaysia pun tengok lepas makan tu waktu paling sedap merokok. Ambil kerusi, pergi jauh sikit pada orang, pergi rokok tempat yang tak ada orang. Nasihat lah, bukan orang kata apa, ini bukan nak marah sangat ni. Nasihat. Supaya kita tak tambah dosa. Okey. Yang ketujuh, mengenal pasti tambahan lafaz dalam matan hadis. Matan ni teks. Hadis ada dua, matan dengan sanad. Sanad tu salasilah, chain of narrators. Matan ialah teks. Faedah yang ketujuh, bila kita tengok hadis dalam keseluruhan riwayat, kadang-kadang kita nampak ada lafaz tambahan. Yang mana tambahan lafaz ni penting tak? Penting tak? Apa faedah dia? Yang pertama, kita nak kenal pasti manaqib sebahagian sahabat. Itu apa manaqib? Manaqib apa manaqib? Manaqib ni kelebihan, keistimewaan. Yang mana dalam sebahagian riwayat mungkin tak sebut nama dia, sedangkan dia ada keistimewaan dalam tu. Kita tengok riwayat lain baru jumpa. Contoh, manaqib ialah keistimewaan bagi seseorang sahabat yang disebutkan dalam hadis. Ada kalanya sebahagian riwayat menyebutkan keistimewaan tetapi tidak menyebutkan nama sahabat secara khusus. Seseorang perlu meneliti riwayat yang berbeza bagi mengenal pasti nama sahabat yang dimaksudkan dalam sesebuah riwayat. Contoh perkara ini adalah hadis berikut. Yang pertama, hadis karamah, cahaya bagi sahabat yang pergi ke masjid. Tengok hadis ni. An Qatadah. Tuan-tuan betulkan baris itu, bukan Qatadatu. An Qatadata. An Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna rajulaini kharaja min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah wa idza nurun baina aydihima hatta tafarraqa fatafarraqa an-nuru ma'ahuma. Hadis Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud daripada Qatadah, daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya ada dua orang lelaki keluar daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam yang gelap gelita. Zaman dulu kalau malam tak ada bulan memang gelap betul. Sebab zaman tu TNB masih belum ditubuhkan. Elektrik tak ada lagi. Jadi gelap sungguh. Wa idza nurun baina aydihima, tiba-tiba ada cahaya keluar di hadapan mereka. Hatta tafarraqa, cahaya tu ada depan mereka, macam cahaya tu menerangi tempat jalan mereka, sehingga kedua-duanya berpisah. Fatafarraqan nuru ma'ahuma, cahaya tu bila dua orang ni berpisah, bila bercerai je, cahaya tu pun pecah.
Ni karamah lah Allah Ta'ala bagi tengah-tengah malam gelap gelita, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi cahaya kat dua orang ni. Siapa dua orang ni? Ada sebutlah hadis? Dalam riwayat ni tak sebut. Kita pun tak tahu. Yang kita tahu siapa? Dua orang ni sahabat lah. Sebab dia jumpa Nabi SAW, dan dia orang ni keluar waktu zaman Nabi. Maksudnya dia orang ni sahabat lah. Siapa sahabat ni? Tak tahu. Kalau baca riwayat Bukhari ni saja, daripada riwayat ni tak nampak lah. Okey. Hadis ni menceritakan tentang manaqib atau keistimewaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari masjid pada waktu malam yang gelap. So dia orang ni keluar daripada masjid. Ya. Allah memberikan karamah. Tuan-tuan tahu karamah? Pernah dengar perkataan karamah? Sebahagian daripada kita sebut keramat. Keramat ni maksudnya kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala beri pada wali dia. Kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala beri pada wali. Kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi tu mukjizat. Kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala bagi pada wali tu karamah. Kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala bagi pada orang biasa, ma'unah. Kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala bagi pada orang jahat, istidraj. Itu kena tahu tu. Jadi kalau kita dapat kelebihan luar biasa, kena tengok soleh tak soleh. Kalau jahat je mungkin istidraj. Yang ni wali, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Apa dia? Cahaya. Sebab dia orang buat benda soleh, pergi masjid, nak balik, Allah Ta'ala bagi cahaya. Allah memberikan karamah kepada kedua sahabat ini dengan memberikan mereka cahaya menerangi jalan mereka pulang. Jika diperhatikan, dalam riwayat Qatadah ni tak disebut nama sahabat tu. Tak sebut siapa dia. Dia kata dua orang lelaki. Dengan melihat riwayat Qatadah ini sahaja, tidak memungkinkan seseorang untuk mengetahui siapa sahabat yang diberikan keistimewaan ini. Namun nama dua orang sahabat ni dapat kita kenal pasti dengan melihat riwayat daripada Ma'mar dan Hammad bin Salamah. Yang mana dua orang sahabat ni nama dia Usaid bin Hudhair dan juga Abbad ibnu Bishr. Dua orang ni adalah sahabat Nabi SAW. Jadi kita kumpul riwayat, barulah kita tahu, oh dua orang ni pernah dapat karamah, keistimewaan daripada Nabi SAW. Kita bagi laluan pada azan dulu untuk kita dapat pahala jawab azan insya-Allah.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'd maqam. Okey, kita sambung sikit lagi. Jadi dengan kita mengimpunkan riwayat baru kita tahulah, oh, dua orang sahabat ni ialah nama dia Usaid bin Hudair dan juga Abbad ibn Bishr. Dia orang ni lah dapat dua cahaya ni. Tapi ada tak keadaan disebut dalam riwayat hadis tapi kita tak tahu langsung nama dia? Dah kumpul-kumpul riwayat pun ada juga kita tak tahu. Ada juga. Sebab itu kalau kita tengok dalam Fathul Bari, kan, dalam Fathul Bari Ibn Hajar, kalau ada dalam riwayat Bukhari tu nama dalam teks hadis yang tak disebut nama, dia akan cuba cari untuk kita. Kalau tak ada, dia kata apa? Lam aqif ala ismihi. Aku tidak bertemu dengan nama sebenar perawi ni ataupun orang yang terlibat dalam peristiwa ni. Ada juga yang tidak disebut namanya. Tapi kebiasaan yang tak disebut nama ni yang berkaitan dengan cerita-cerita kesalahan dia yang Nabi SAW tegur. So benda-benda yang berkaitan dengan aib peribadi yang tak ada keperluan pun untuk sahabat bagi tahu. Biasanya macam itulah. Tapi kalau kelebihan-kelebihan macam ni biasanya memang ada. Cuma kenapa yang sebahagian tak sebut? Kerana yang penting bukan kita nak angkat nama tu sangat. Yang penting amal soleh tu. Nama orang ni okey lah, tapi bukan nama tu penting sangat. Dia adalah amal soleh yang mereka buat sehingga Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat mereka. Okey. Baik. Di antara faedah juga ataupun di antara contoh juga kita nak himpunkan riwayat ni dapat lafaz tambahan. Kita kenal pasti nama individu dalam sesebuah peristiwa. Umpamanya hadis ada seorang mengadu dekat Nabi SAW, tengok muka anak dia, kulit anak dia tak sama macam muka dia, tak sama macam kulit dia. Dia mengadu kat Nabi. Kan? Okey, tengok. Ada kalanya nama seseorang yang terlibat dalam sesebuah peristiwa tidak disebutkan dalam sebahagian riwayat. Untuk mengenal pasti nama sebahagian individu yang terlibat dalam sebahagian peristiwa yang disebutkan dalam hadis, pengumpulan riwayat hadis perlu dilakukan kerana berkemungkinan namanya disebutkan dalam setengah riwayat yang lain. Okey, contohnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah wulida li ghulamun aswad faqala hal laka min ibil qala na'am qala ma alwanuha qala humr qala hal fiha min awraq qala na'am qala fa anna dhalik qala la'allahu naza'ahu 'irq qala fala'alla ibnaka hadha naza'ahu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Lelaki ni siapa? Dalam riwayat ni tak sebut. Dia kata lelaki je. Lelaki ni datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah terima anak. Isteri aku lahirkan anak, tapi anak tu gelap, aswad, hitam. Faqala, maka Nabi SAW pun tahulah soalan tu. Sebab mungkin bila dia mengadu kat Nabi tu, dia cerah. Tiba-tiba anak dapat gelap. Dia mengadu kat Nabi. Okey. Faqala, maka Nabi SAW pun terus tanya dia soalan. Sebab kadang-kadang nak jawab soalan boleh dengan soalan. Kan? Macam tadi ya. Dekat Facebook saya tadi. Tadi ke semalam saya tak ingat. Ada orang, semalam ada orang tanya. Dia kata, Rora, dia kata, kat rumah saya ada banyak pokok ikan. Saya tak makan sebab najis. Kalau Rora nak, boleh buat goreng tepung. Saja dia nak menganjing saya tu. Isu tu lah ustaz pujaan dia. Kan, bila saya kritik sikit. Kan.
Tuan-tuan tahu saya jawab apa? Kadang-kadang manusia ni, kita tak perlu jawab dengan jawapan yang panjang. Jawapan yang simple je. Pertama, tuan-tuan kena tahulah, perut ikan dengan darah ikan, ulama' memang beza pendapat. Ada yang kata najis, ada yang kata tak najis. Dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ada dua pendapat. Ada yang kata najis, ada yang kata tak najis. Darah ikan dengan perut ikan. Sebab apa yang kata tak najis tu tak najis? Sebab dia kata daging dia pun tak najis tanpa sembelih. Ikan tuan-tuan sembelih tak? Jenuh kalau ikan kena sembelih tu. Kena ambil yang hidup-hidup. Tapi kita beli kat pasar Burma kan. Semua mati dah. Mana ada sembelih? Tapi kita makan. So bangkai ikan halal. Kalau bangkainya halal, darah dan perutnya pun samalah. Taklah najis. Sebab daging dia boleh makan. Siapa punya pendapat tu? Sebahagian ulama' mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Hanbali. Tapi ada orang dia tak boleh terima lah yang tu. Tak apa, tak ada masalah nak pegang pada pendapat kata perut ikan ni najis, tak ada masalah, silakan. Yang tak pegang pada najis pun dia ada ulama' dia juga yang dia pegang. Dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat. Tapi ada orang dia tak boleh terima yang tu. Bila kita tegur sikit ustaz pujaan dia mula marah kita. Saya tanya dia soalan. Dia tanya soalan, saya jawab dengan soalan. Saya kata, hingus awak tu tak najis. Awak ada goreng kunyit tak hingus tu? Faham tak? Orang Melayu ni kadang-kadang otak simple. Bukan semua lah, tapi ada jenis macam ni. Bila kata tak najis je, boleh makan lah ustaz. Hingus kita najis tak? Siapa goreng kunyit hingus sendiri? Hingus kita pun kita tak makan. Benda yang keluar daripada kita, tak makan. Bukan semua benda najis tu kita selera nak makan. Kan? Dalam mazhab Syafi'i, aurat ibu dengan anak dia macam mana? Tapi ada mak kita kat rumah pakai simple je. Tak apalah, yang penting saya bermazhab Syafi'i. Aurat satu benda yang lain, adab satu benda yang lain. Sebab tu mak kita pakai kat rumah elok je. Jadi sebab tu kita kena bezakan dua benda. Tapi tak apalah yang tu. Cuma kadang-kadang ada soalan-soalan yang kita tak perlu jawab, melainkan dengan soalan juga. So Nabi SAW bila dia mengadu, Nabi jawab dengan soalan. Nabi kata, hal laka min ibil? Kamu ada unta tak? Kamu ada unta? Nak suruh dia fikir ni. Sebab dia macam keliru sikit. Kenapa anak aku hitam? Sedangkan aku taklah hitam sangat. Kan? Hal laka min ibil? Kau ada unta, kau ada bela unta tak? Nabi kata. Dia kata na'am. Dia kata ada. Ma'lu anuha? Apa unta yang kau bela tu warna apa? Qala humr. Merah. Perang kemerahan lah. Qala hal fiha min awraq? Ada tak unta-unta yang berketurunan tu berwarna kelabu? Dia warna macam perak-perak sikit. Qala na'am. Dia kata ya, ada juga. Qala fa anna zalik? Nabi kata macam mana boleh jadi macam tu? Laki ni kata la'allahu naza'ahu irq. Boleh jadi dia direntap oleh keturunannya. Maksudnya yang kelabu tu mungkin mak dia, bapak dia warna merah, tapi tok dia warna kelabu. Genetik kan? Qala fala'alla ibnaka hadha naza'ahu. Mungkin anak engkau ni juga macam tu juga. Engkau mungkin cerah sikit, tapi dalam genetik engkau tu ada yang mungkin di atas-atas tu yang berwarna gelap. Kan? Contoh macam adik-beradik kita lah, ada yang cerah, ada yang gelap. Macam adik-beradik saya pun sama. Saya asalnya cerah. Tuan-tuan tak percaya? Tak tahulah, orang tua-tua duk cerita, dia kata dulu saya cerah. Lepas tu kena sakit kuning, jemur lupa nak angkat sampai petang. Dah lah memang gelap pun. Kan? Tapi kakak saya cerah. Macam mana boleh jadi macam tu? Dah keturunan. Ada yang cerah, ada yang gelap, tu biasa. Kadang-kadang orang tengok adik-beradik macam tak apa nak sama. Yang ni kulit cerah, yang ni kulit gelap. Kadang-kadang keturunan itu, genetik itu membezakan. Okey. Dalam riwayat ni tak dinyatakan siapa nama sahabat Badui yang bertanya Nabi SAW ni.
Dalam riwayat ni tak sebut. Riwayat Bukhari tak sebut. Namun sesiapa yang meneliti riwayat-riwayat bagi kisah di dalam kitab hadis akan mengetahui bahawa sahabat yang bertanya ni nama dia Damdam bin Qatadah. Nama ni disebut oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab dia Al-Mubhamat. Memang ada satu kitab yang khas himpun nama-nama orang yang tak dikenali dalam riwayat lain, dia cuba untuk cari dan dia himpunkan nama-nama tu dalam satu kitab. Okey. Kita habiskan sikit lagi. Mengenal pasti, di antara faedahnya juga mengenal pasti nama sesebuah peristiwa. Kadang-kadang dalam riwayat nama peristiwa tu tak disebut. Nak tahu peristiwa mana yang berlaku benda tu, kena kumpul riwayat juga. Antaranya riwayat daripada Mughirah, Anil Mughirah ibni Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa ahwaitu li anzi'a khuffai faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima. Daripada daripada Mughirah ibni Syu'bah, katanya dulu saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu permusafiran. Fa ahwaitu li anzi'a khuffai, lalu aku pun tunduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk aku cabut khuf Nabi, untuk aku cabut stoking kulit Nabi. Kemudian Nabi SAW kata pada Mughirah, da'ahuma, biarkan dia wahai Mughirah, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, kerana aku masukkan kakiku ke dalam khuf itu dalam keadaan aku telah berwuduk sempurna. Famasaha alaihima, lalu Nabi bila ambil wuduk semula, Nabi tak buka khuf tu, Nabi sapu je atas khuf. Okay, ni tuan-tuan tahulah, sapuan di atas khuf. Dalam riwayat ni tak disebut musafir tu musafir mana. Nah, disebut, dia kata fi safar, dalam satu permusafiran. Tapi bila kita tengok riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Syihab Az-Zuhri disebut musafir tu musafir mana? Peperangan Tabuk. So kita tahulah, waktu perang Tabuk Nabi dah sapu atas khuf dah. Penting untuk kita tahu ni. Sebab bila kita tahu peristiwa tu berlaku bila, kita akan dapat kenal pasti. Kalau berlaku percanggahan hukum, kita dapat tahu mana satu nasikh, mana satu mansukh, mana satu hukum yang membatalkan, mana satu hukum yang tidak membatalkan. Ini penting. Maka sebab tu ulama dia cari, bila tak disebut peristiwa, mereka akan takhrij. Tengok riwayat pelbagai, tengok kalau disebut peristiwa ni berlaku bila. Jadi peristiwa ni berlaku pada perang Tabuk. Peperangan Tabuk. Baik. Yang ke-8, mengenal pasti riwayat dengan makna. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis Nabi SAW sebahagiannya diriwayatkan dengan lafaz, sebahagiannya diriwayat dengan makna. Maksud dengan makna ni, Nabi sebut satu perawi ni dia riwayat dengan makna. Para ulama meletakkan syarat yang ketat untuk seseorang perawi riwayat dengan makna. Antaranya yang pertama, syarat yang pertama, mesti perawi itu memahirkan diri dia dengan Arab, dengan bahasa Arab, supaya bila dia nak ubah perkataan, dia tak ubah perkataan yang boleh merubah maksud Nabi SAW. Ada tak perawi yang riwayat dengan makna tiba-tiba riwayat tu jadi cacat? Ada. Kerana dia tak mahir, riwayat tu jadi cacat. Tapi ada juga perawi yang meriwayatkan dengan makna dan diterima. Kita tengok hadis larangan mencela Muslim. An Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela orang Muslim itu kefasikan, memeranginya kekufuran. Dalam riwayat lain disebut, An Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul mu'min fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin itu kefasikan, memerangi mereka kekufuran. Memeranginya kekufuran. Ni riwayat Ahmad. Tadi riwayat Bukhari. Nabi sebut perkataan ni satu je. Tapi kenapa perawi ada yang sebut Muslim, ada yang sebut mukmin? Nah, yang pertama sebut Muslim, yang kedua sebut mukmin. Sebahagian perawi riwayat dengan makna. Bila kita tengok kat situ, jika diperhatikan,
Kedua-dua hadis ni sama dari sudut makna, namun lafaznya mengandungi sedikit perbezaan. Sebab satu sebut Muslim, satu sebut mukmin. Lafaz hadis pertama sebut Muslim, manakala lafaz kedua sebut mukmin. Seseorang yang meneliti riwayat bagi hadis ini akan mendapati bahawa majoriti perawi meriwayatkan hadis ini dengan lafaz Muslim. Majoriti sebut Muslim. Maka ini menunjukkan bahawasanya sebahagian perawi telah meriwayatkan hadis ini dengan sebut lafaz mukmin kerana mereka riwayat dengan makna. Jadi cacat tak hadis ni? Tak cacat, kerana maknanya sama. Tak ada perbezaan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada hari ini. Jadi saya tengok kalau ada soalan, tuan-tuan ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, saya tersilap di mana-mana boleh beritahu. Ni ada soalan. Salam doktor. Waalaikumsalam. Soalan mengenai zakat. Dalam masa setahun kita kena bayar zakat, macam mana pula kalau seseorang itu bayar zakat terlebih dari setahun? Contohnya dia kena bayar pada bulan 12, dia injak pada bulan 1 tahun hadapan. Pertama sekali tuan-tuan, zakat ni dia tak ikut bulan Masihi. Dia ikut bulan Hijri. Jadi kena ingat, bila harta kita cukup haul, bulan berapa Hijri, dan tahun depannya kita bayar. Kena buat kalkulator sikit lah. Bukan kalkulator, kita kena save sikit dalam dokumen kita. Bermula daripada bulan Rabiul Awal, 1 hari bulan harta saya cukup haul, dan tahun depan kena bayar lah. Tahun depan kena bayar pada bulan sebelum Rabiul Awal masuk, hari yang terakhir tu. Zulqa'dah tu. Kan? Zulqa'dah? Mana pula Zulqa'dah? Muharram, Safar, bulan Safar. Kena ingat yang tu. Dan tidak dibenarkan untuk kita lewatkan. Berdosa kalau tidak ada uzur. Sebab apa? Sebab zakat ni dia ada asnaf. Dan bila kita keluarkan zakat, bila cukup masa, harta itu menjadi hak asnaf. Dan kita kena segerakan untuk bayar. Untuk bayar. Jadi sebab itu jangan lewatkan. Tapi kalau terlupa, maka diberikan keuzuran dan kena cepat-cepat bayarlah. Itu yang pertama. Ini ada 2 soalan ini. Bolehkah kita membayar zakat advance? Tahun 2003 kita bayar pada tahun 2002. Bukan 2002, 2022. So bila tahun 2023 kita tak perlu bayar banyak sangat, kerana sebahagiannya sudah kita bayar pada 2022. Boleh? Dalam istilah ni kita panggil ta'jiluz zakah. Mendahulukan zakat sebelum sampai haul. Dalam hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi dengan sanad yang hasan, Nabi SAW pernah minta seorang sahabat nama dia Abbas untuk dahulukan zakat dia yang belum wajib lagi. Advance. Bayar dulu. Nabi pernah buat. Cuma berapa tahun ke depan yang boleh? Dalam riwayat tu disebut haulain. Untuk 2 tahun ke depan saja. 3 tahun ke depan tak boleh. Dan inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Mereka kata 2 tahun je. Sebab apa? Sebab zakat ni dia ibadat. Ibadat ni ada time dia. Bila time dia? Bila time solat? Bila masuk waktu solat? Orang kata bila azan. Iyalah, sampai sekarang ni bila azan lah kan. Tapi dia ada time dia. Boleh tak solat sebelum waktu? Ustaz, saya rasa beriman sungguh hari ni Ustaz. Saya sembahyang subuh sebelum waktu. Sah tak solat? Dia tak sah. Dia mesti tunggu masa waktu baru sah. Sebab dia ibadat. Asalnya zakat pun macam tu lah juga. Kan? Dia ibadat. Nak bayar bila? Bila cukup nisab, cukup haul. Itulah waktu untuk bayar zakat. Tapi boleh tak bayar sebelum daripada waktu? Asalnya tak boleh lah. Tapi pasal apa Ustaz kata boleh tadi? Ada hadis kata boleh. Cuma hadis tu sebut 2 tahun. So 2 tahun je lah.
Kita hanya kekal pada apa yang hadis sebut, apa yang nas sebut. Sebab benda ni benda ibadat. Jadi kalau kita nak bayar tahun depan, kita nak bayar tahun ni, zakat tahun depan nak bayar tahun ni, boleh. Untuk 2 tahun boleh. Tapi ustaz, saya nak bayar separuh je. Separuh je nak bayar tahun ni. Tahun depan yang separuh lagi saya bayar tahun depan, boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau katalah tahun ni kita bayar untuk tahun depan, kita bayar. Tapi tahun depan bila kita kira-kira balik tak cukup. Kena bayar yang lebihan tu. Lebihan tu kena bayar. Sebab kita masih lagi belum melaksanakan kewajipan yang wajib ke atas kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita jumpa lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Dan terima kasih kepada yang hadir secara online. Terima kasih kepada Global Ihsan kerana membawakan kuliah ni secara langsung. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.